Salam hormat murid-murid. Kita akan belajar kesilapan dalam membuat coding ataupun algoritma. Kita tengok apa kesilapan kita dalam algoritma kita semasa tingkatan 3. Kita sudah belajar jenis dan jenis ruts dalam algoritma. Masih ingat ke tidak? Kita ada 3 jenis kan kesalahan. Atau tajuk, tulis tajuk. Kita nak uji dan membaiki dia. Macam mana kita nak uji? Biasanya kita akan tulis algoritma. Lepas tulis algoritma, masih ingat ke algoritma kita ada berapa algoritma? Satu yang pertama pseudocode, satu lagi dipanggil catat alur. Catat aluran. Uji kita punya algoritma, lepas tu buat pembetulan. Lepas itu, selepas pembetulan baru kita buat pengatur caraan. Ini adalah satu flowchart ya, flowchart penulisan algoritma untuk menghasilkan atau cara. Di semasa di tingkatan 3 ada tak anda buat projek kan? Semasa anda buat projek, so cikgu akan menyuruh anda buat algoritma dulu, lepas buat pembetulan baru kamu buat coding. Tetapi biasanya kamu akan lompat sebagai pengatur caraan. Tidak bagi algoritma anda. Kita tengok di sini. Algoritma haruslah mempunyai ciri-ciri yang berikut. Apakah ciri-ciri algoritma yang bagus? Yang pertama, mudah difahami, lengkap, efisien, membaiki kriteria rangka bentuk. Mudah difahami maksudnya apa? Mudah ditulis oleh ataupun mudah anda terjemahkan ke dalam atau cara program komputer. Jangan algoritma anda hasilkan tu terlalu complicated, susah kamu nak tulis dalam komputer, dalam atau cara komputer. Maksudnya anda tukar ke dalam pengatur caraan. Masih akan tingkatan 3 anda buat projek kan, projek anda tu boleh anda terjemahkan dalam atau cara program ke tidak? Mesti lengkap. Lengkap di sini maksudnya boleh selesaikan masalah lah. Jangan algoritma anda alang-alang. Adakah anda semasa tingkatan 3 projek anda buat itu, algoritma anda buat itu boleh menyelesaikan masalah ke tidak? Maksudnya lengkap lah. Kalau tidak maksudnya tak lengkap. Efficient. Efficient di sini maksudnya algoritma boleh berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik lah. Kemudian tidak memakan ataupun menggunakan memori ruang komputer yang banyak. Contohnya anda main game kan. Contohnya game yang memerlukan RAM yang ataupun memori yang sangat besar. So kalau komputer anda, handphone anda tidak cukup memori, so dia akan macam mana? Boleh main ke tidak? So program anda buat itu jangan terlalu canggih, mesti berfungsi dengan bagus lah. Memenuhi kriteria reka bentuk. Memenuhi kriteria reka bentuk lah. Pelisian yang dibangunkan. Memenuhi semua kriteria. Kita tengok di sini. Ini ciri-ciri algoritma lah yang bagus Ini bagus. Sekarang kita tengok. Kita tengok gambar macam ni lebih senang Apakah hubungan produk algoritma dalam atau cara? Ini kecuaian lah. Kecuaian ataupun apa maksud ni? Pengatur caraan yang selalu menghadapi masalah. Lalat di sini ada 3 jenis. Ada 3 jenis ni. Hal itu sudah semasa tingkatan 3 ada belajar kan. Lalat uji rally ataupun runtime error,
ralat logic error. Ini ialah syntax error. So, semasa Anda lukis ini, salin ini tak perlu lukis tak perlu lukis ini lah. Setakat kamu tulis jenis tajuk besar dia ialah jenis-jenis ralat dalam pengetahuan contohnya. Ada 3 jenis lah. Uji rally, logic, pasal syntax. So, ini ralat algoritma ni apa hubungan dia? Susah difahami, tidak lengkap, tidak efisien dan tidak memenuhi kriteria. Atas ni sudah kita belajar tadi kan. Algoritma yang bagus lah. Mesti mudah dipahami lah. Kalau ada error, maksudnya dia susah untuk dipahami lah. Tidak lengkap lah. Itu hubungannya antara dua algoritma dengan atau cara. Ini ralat dia. Ralat algoritma ini adalah ralat dalam pengetahuan. Sini kita tengok ulang balik benda yang sama. Ralat syntax di sini. Apa maksudnya? Tadi sudah salin kan? So, di sini kamu sudah salin. So, mungkin boleh guna anak panah dia. Point, keluarkan dia. Guna anak panah, keluar. So, tambah nota ni lah. Tidak wujud dalam algoritma. Syntax error. Kenapa apa? Semasa menggunakan bahasa pengetahuan kan, contoh Java, nanti kita akan belajar. Semasa di tingkatan 3 Anda belajar Python kan, guna Python. Semasa tingkatan 1 kamu guna Scratch. So nanti kita bincang lebih lanjut tentang ralat syntax ni. Contohnya pengetahuan Java ni, dia akan ditemui secara otomatik oleh perisian compiler. Ini kelebihan Java lah. Dia boleh mengetahui ataupun mengesan kesilapan kita dalam ralat syntax. Ralat algoritma. Ralat algoritma tidak menyebabkan ralat syntax. Syntax ini maksudnya coding kita salah dalam kita punya Java. Ataupun Python. So dia ada dia punya ketetapannya lah dalam Java dengan Python tidak sama. Ralat logic. Logic itu apa? Kenapa apa? Perisian yang dihasilkan tidak menjalankan fungsi tertentu lah. Fungsi tertentu tidak lengkap ataupun menghasilkan output yang tidak tepat. Ini salah logiko bagilah nyatakan ini. Dia menghasilkan output yang tidak tepat. Contohnya luas segitiga kan. Sepatutnya luas segitiga sepatutnya kalau kita masukkan 2 tinggi, lebar 3, so hasilnya 2, 3, 6 bagi 2 sepatutnya di 3 kan, luasnya. Tapi mungkin jawapan dia ialah 2 kan ataupun kosong. Itu maksudnya output yang tidak tepat lah. Output yang tidak tepat. Kita tengok di sini. Ini banyak ya. So ini kita akan bincang di muka surat 113 nanti. Kita bincang lebih lanjutnya itu. Lebih mendalam lagi ya. 151. Kita ini. Kita tengok ini satu lagi. Ralat masalah lian. Ini kesilapan yang timbul apabila atau cara dijalankan. Dijalankan. Contohnya di sini. Atau cara tidak dapat dimulakan. Ini 1 poin. Ataupun sangat perlahan. Ataupun langsung tidak berjalan. Ini masalah lain lah. Anda run program itu tapi tak jalan. Ataupun sangat slow. Ini dia ada. Ini pun kita akan bincang nanti ya. Dalam muka surat 113 nanti. Kita tengok sepintas lalu ini semua. Ini langkah-langkah dia lah. Langkah-langkah kita menguji algoritma. Macam mana kita nak menguji. Langkah-langkah pengujian algoritma. Yang pertama, ini langkah dia. Ada salin langkah ni. Pertama,
kenapa si output dijangka? Macam tadi kan, luas segitiga. Kenapa si output diperolehi? Apa yang dijangka? Sepatutnya 2 darab 3, sepatutnya 6 bagi 2, so sepatutnya jawaban 3. Itu jawaban yang kita nak ialah 3. Output diperolehi, mungkin ada waktu kamu run program kamu, mungkin kamu dapat 2. So, kita bandingkan lah. Kita bandingkan ini. Output diperolehi itu dengan output dijangka. Pasal analisis dan baik di ralat dia. Kita tengok contoh di sini. Ada satu contoh di bawah. Ini baik di ralat. Mana contoh tadi? Ini dia. Ini satu contoh kan. Semak atau cara semak algoritma berikut. Adakah dia bebas ralat? Algoritma ni meminta input nama daripada pengguna dan mempamerkan hello diikuti nama input sebagai output. Ini contoh dia. Ini algoritma yang kita tuliskan. Mula input nama papa hello diikuti nama input. Nah, nama apa nama di sini kita nak masukkan. So papa hello. Kita tengok sini. Output dijangka. Apa output dijangka? Ini output dijangka lah. Maksudnya kita masukkan Adam, dia akan keluar hello Adam. Ini output dijangka. Kalau kita masuk nama di sini, nih nama Ali, so dia akan keluar hello Ali. Hello Ali. Output diperolehi. Output diperolehi. Kita tengok sini. Apa output yang kita hasilkan di sini? Dia akan keluar hello kan? Jadi dia akan keluar hello mana tadi? Dia akan keluarkan hello. Lukis. Ini ujian kita. Macam mana kita nak uji tahap algoritma kita. I/O maksudnya I itu input, O itu ialah output. I input, O output. Kita tengok. Lukis jadual berikut. Ini dah. Kalau none, apa input dia? Kalau Adam, nama Adam. Satu lagi, hello. Output diperolehi. Ni. Kamu masukkan Adam tapi keluar hello. Masuk Adam, lepas keluar hello. Macam mana? Ada error ke tidak? Kita tengok sini. Scroll sekali lagi. Adam. Output dijangka sepatutnya kita nak ini hello Adam. Tapi yang diperolehi ialah hello. Semua hello. Hello. Tak ada nama ni kan? So anda tahu di mana silap sudah. Lalat itu apa? Lalat ialah kegagalan input dipamerkan dalam output. Maksudnya bahasa lain ialah dia gagal mempaparkan nama yang kita masukkan tadi. Kita nak kita baiki dia. Ini coding yang betul. Sini yang betul. Hello mesti tambah nama di sini. Nama kan? Ini nama. Sini pun letak nama. Masih ingat kah? Anda buat semasa di tingkatan 3. Ini jawapan kita mau. Output dijangka, output diperolehi. Kita masukkan Adam, so dia akan keluar hello Adam. Adam, hello Adam. Ini yang kita nak lah. Ini yang betul. Apa yang kena perlu salin di sini? Tadi sudah kan? Sudah salin tadi. Yang disalin tadi. Kamu salin step inilah. Contoh 17 ni. Boleh ringkaskan ya. Ini soalan dia. Anda salin yang ni. Ini penyelesaiannya kan. Kita ikut langkah ni. Ini langkah 1.
Oke, salinnya ni. Oke, langkah 2. Oke, langkah 2. Lepas itu kita tengok. Oke, ini salin ni ya. Salin semua ni. Ini semua salin. Kemudian kita apa kata tadi? Oke, kita bandingkan ini. Oke, ini kamu salin. Oke, ini letak Oke. Kemudian salin yang ini tulis tajuk dia. Suatu kod yang sudah dibaiki. Oke, algoritma yang sudah dibaiki. Oke, ini kamu ada satu contoh lah, tak perlu semua. Ada satu contoh. Oke, boleh faham kan? Ada satu contoh ini yang sudah dibaiki. Oke, tadi cukup cakap kan, kita akan sambung ni. Yang ini lebih detail lagi. Oke, ini jenis lalat dalam pengatur jalan. Tadi sudah kita tengok. So, ini tak perlu salin lagi. Kita tengok lebih detail lagi dah. Oke, ini kamu salin. Oke, lalat sintek ini. Oke, ini perlu ingatlah ni dua ni sebab kadang-kadang dia akan keluar dalam soalan kita. Oke, kalau sintek error, apa yang error di situ? Oke, salah ejaan, salah tanda, kepatutnya koma, kamu mungkin letak titik. Oke, objek atau salah tidak kenali. Nanti kita tengok apa maksud salah yang tidak kenali. Oke, salinnya ni lah, kita contoh ini ya. Oke, kalau Java dia ada compiler, dia akan mengesan kesilapan kita. Oke, dia akan paparkan ini lah. Ini perlu ingatlah. Oke, dia ada main Java log ini. Oke, kalau nampak ini mungkin ini tak ada nyatakan lah, tidak dia sengaja padamkan. Mungkin dia keluarkan ini. So, ada berdasarkan error ni boleh kena pasti tak jenis kesilapan. Oke, dia hanya keluar kamu ini sajalah yang cikgu warnakan ni. Selepas itu kamu kena pasti dia punya kesilapan. Oke, so di sinilah lalat sintek dia. Di sini. Oke, apa kesilapan di sini? Oke, coding ni ada apa silap? Oke, ini dah. Tanda yang telah Oke, simbol ni tidak ada. Oke, dia terlupa. Oke, lupa tak. Oke, lupa tak di sini simbol dia tidak ada. So, ini silapan ni lah. Oke, ada contoh ni lalat sintek. Oke, boleh salin contoh ni. Salin contoh 49. Oke, 49 contoh ni. Oke, ni salin ini. Kemudian kamu baiki dah coding yang sudah dibaiki. Ini yang sudah dibaiki lah. Oke, tanda-tanda yang telah lengkap ini sintek error. Oke, kita tengok satu contoh di sini. Oke, dia keluar ini kan coding ini kamu tak. Lepas itu keluarkan coding ini. Oke, kenapa dia silap di sini? Oke, kenapa silap? Sepatutnya ada jenis data di sini kan. INT dia tak ada, dia tak nyatakan INT. Oke, ada satu INT di situ. Dia salah. Ini baru betul. Oke. So, untuk memudahkan kamu salin coding ni. Lepas tu kamu labelkan dia macam ni, lalat sintek. Oke, tepi sini kamu tambah coding yang sudah dibaiki. Oke, letak INT. Tak perlu salin dua kali. Faham tak? Oke, salin sekali ini, nyatakan dulu. Lepas tepi sini kamu tulis. Oke, lalat coding sudah dibaiki, INT tinggi. Boleh faham? Ini dah. Oke, lebih senang lah. Ini salin lah. Kalau tidak nanti anda tidak tahu. Kalau exam anda tidak tahu. Oke, ini tak perlu. Oke, kita tengok ini lalat masalah lain. Oke, lalat masalah lain. Oke, ini ada 3 nih.
pengiraan data bukan berangka. Okey, bagi dengan digit sifar. Coba tengok kalkulator. Tekan sifar. Bagi satu nombor bagi sifar, dia keluar apa? So, saya dia bukan keluar perkataan ni, dia tak silap saya, dia keluar syntax error, betul? Itu lain, ini lain. Okey, cari punca 02. Contohnya kamu tekan kalkulator. Punca -2. Dia keluar jawapan apa? Okey, dia ada error situlah. Okey, kita tengok. Ini kamu ambil contoh ni. Ni yang tadi kan, X. Ini maksud dia. Kamu tulis pengiraan data bukan berangka. Kamu kira komputer tak tahulah, tak boleh kira ni. Kamu tulis lalat syntax di sini ialah pengiraan data bukan berangka. Tuliskan di sini. Okey, pengiraan data bukan berangka, sepatutnya ada nilai, dia bukan no. Okey, bukan no, ANU. Ataupun pun boleh ubah di sini. Nilai yang tidak tahu kan. Okey, salin ini, coding ni. Ya, ini. Okey, nanti buka skala kita akan bagi kamu tab coding ni. Okey, tuliskan tepi macam ni, tak perlu salin cuma atas itulah. Okey, ini adalah ini salin ni. Salin ini adalah merujuk kepada masalah lian, lalat masalah lian. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Ini contoh apa? Okey. Salin contoh ini ialah kesilapan apa? Dia bahagi dengan tulis di sini. Lalat masalah lian bahagi kerana dibahagi dengan sifar. Tulis macam tu lah. Okey, ini pun salin ini salin. Okey, kemudian yang ini ini salin. Okey, faham ni? Tepi sini kan tulis kerana silap di sini dia bagi dengan sifar. Okey, kita tengok satu contoh ada tidak? Okey, ini contoh. Okey. Cukuplah Okey, kita tengok last kali. Lalat logik. Okey, lalat logik. Okey. Okey, ini penting Tidak dapat dikesan oleh compiler. Dia tak boleh kesan kecuali tadi dua tu boleh lah. Siapa yang boleh pengesan? Ini dia. Kita yang bangunkan atau cara boleh mengesan. Itulah tadi anda belajar macam mana mengesan kesilapan tadi lah. Okey, kita tengok contoh di sini. Contoh ni. Okey, salin contoh ni. Ini warna hijau ni apa? Okey, nanti kita belajar ni. Okey, contohnya hasil. Nombor 1 tambah nombor 2. Lalat syntax di sini kan? Okey, kenapa silap? Apa silap? Sebab dia nak hasil tolak. Tapi di sini tambah. Okey, kamu salin ni, kamu bulatkan ini. Ni bulatkan. Di sini, kenapa sana tulis logic error kerana soalan minta hasil tolak. So, simbol di sini ialah tolak. Okey, salin coding ni. Okey, betulkan begitulah tadi. Ini kamu labelkan lalat syntax lalat logik. Okey, lalat logik. Okey, lalat logik Okey. Ini output dia lah. Okey, ini output dia 33. Betul ke sana? Salah kan? Ini sana. So, kita pengetahuan cara mengesan di sini lah. Okey, pengetahuan cara mengesan di sini ada silapan di situ. Okey, itu sahaja pembelajaran kita. Okey, sekian, terima kasih.